Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi saya kembali hari ini untuk membuat satu sesi berkenaan KWSP yang hangat ya, diperkatakan, dibincangkan, dipertikaikan dan bermacam-macam lagi lah oleh ahli-ahli politik. Dan juga sekejap ya, saya sentiasa ada masalah dengan kucing saya ni ya. Okey, so dipertikaikan ya, dibincangkan oleh ahli-ahli politik, oleh rakyat ya. Jadi niat saya membuat live ni adalah untuk memberi satu pencerahan, sebab saya pernah membuat satu live berhubung KWSP ni. Tapi saya berpendapat bahawa setelah saya menilai kembali apa yang telah saya sampaikan, saya rasa ianya tidak cukup padu dan mungkin ada berlaku sedikit kekeliruan. Dianya tidak tertib lah. Jadi hari ini saya akan cuba ringkaskan, rumuskan apa yang telah saya sampaikan dengan cara yang lebih teratur dan berpandu kepada soalan-soalan yang telah ditanya oleh beberapa pihak kepada saya, dan sekaligus menjawab soalan yang menjadi topik utama hari ini yang juga dipersoalkan oleh sesetengah pihak ya, iaitu adakah benar dakwaan yang mengatakan kerajaan dah korek habis duit KWSP, sebab itu dia tak boleh luluskan atau benarkan rakyat keluarkan dana KWSP. Ini sedang diperkatakan bukan oleh saya tapi oleh ramai pihak. Jadi adakah benar kerajaan telah korek habis duit KWSP menyebabkan Kementerian Kewangan tidak boleh benarkan rakyat keluarkan dana? Jadi itu saya akan jawab, dan untuk jawapan tersebut saya galakkan anda terus bersama saya sehingga ke hujung siaran, di mana saya akan jawab soalan tersebut dan kemudian anda boleh bertanya soalan. Baik, saya mulakan. Jadi bagi mereka yang sentiasa bersama saya, anda boleh ingat atau mungkin ingat saya pernah membuat satu live berhubung KWSP. Tapi saya rasa setelah menilai kembali ada sedikit kekurangan dalam live tersebut dari sudut penyampaian. Jadi saya akan menjelaskan, merumuskan semula apa yang telah saya sampaikan dengan cara yang lebih mudah difahami. Baik, saya mulakan dengan KWSP. Jadi saya tidak ingin membuang banyak masa dengan KWSP sebab anda semua, saya rasa rata-ratanya seluruh rakyat Malaysia ni tahu apa maksud KWSP dan apa fungsinya. Secara ringkas, ianya adalah simpanan hari tua. Tapi kita juga boleh menganggapnya sebagai satu bentuk pelaburan hari tua, dalam bentuk yang mudah difahami tanpa menggunakan istilah-istilah ekonomi atau kewangan. Jadi andai kata anda bekerja untuk satu majikan, jadi setiap bulan ada sedikit duit gaji anda dikeluarkan ya, bagi tujuan penyimpanan dalam tabung KWSP, dan majikan sebahagian tertentu duit diambil dari majikan juga untuk dimasukkan ke dalam akaun anda bagi tujuan penyimpanan dalam tabung KWSP. Jadi duit yang ditolak dari gaji anda dan sumbangan dari majikan anda campur bersama adalah simpanan anda di dalam KWSP, yang setelah satu jangka masa akan menjadi lebih banyak ya, simpanan tu akan menjadi lebih besar. Ini disebabkan duit atau dana di dalam KWSP akan dilabur atau dilibatkan dalam pelaburan ya, dan pulangan itu akan diagihkan kepada mereka yang menyimpan di dalam tabung KWSP. Maka bila sampai hari tua anda ya, jika anda telah memasukkan sebahagian amount tertentu ke dalam akaun KWSP,
Jadi apabila anda membuat pengeluaran, ianya jumlah yang anda akan dapat jauh melebihi jumlah yang telah dipotong dari gaji anda dan jumlah yang telah disumbang oleh majikan anda. Jadi ini sepintas lalu apa yang dimaksudkan simpanan ke dalam tabung KWSP yang berupa pelaburan. Jadi di sini anda boleh lihat KWSP memang terlibat dengan pelaburan. Itulah caranya. Ianya boleh menjana pendapatan yang pulangan yang seterusnya diagihkan kepada mereka yang menyimpan. Jadi itu secara am lah. Itu bukannya benar-benar terperinci cara KWSP berfungsi, tapi secara am. Jadi bila satu-satu kerajaan mula membenarkan pengeluaran berleluasa, KWSP yang tidak yang lari daripada peraturan asal, iaitu ianya boleh dikeluarkan setelah anda hanya mencapai satu umur tertentu, maka keyakinan pelabur akan berkurang. Itu hakikat, ya. Tapi ada lagi satu hakikat, iaitu kita telah dilanda satu bencana dan wabak yang luar biasa, krisis luar biasa, dan dalam keadaan krisis luar biasa kita perlu mengambil langkah-langkah luar biasa. Dan dari sudut itu, pengeluaran KWSP yang dibenarkan oleh kerajaan terdahulu adalah patut, ya, okey. Tetapi pada masa yang sama, saya nak sebut di sini bahawa sebenarnya kerajaan terdahulu yang sememangnya, ya, merupakan, ya, gerombolan ahli-ahli parlimen UMNO, PPBM dan PAS yang sama, cuma saling kulit, yang sekarang dengan dulu sama, okey. Jadi apabila mereka membenarkan pengeluaran KWSP menerusi program iCitra dan sebagainya, bayangan diberikan bahawa kerajaan telah membantu rakyat. Ini satu kepalsuan, ya. Jangan kerajaan ambil kredit, ambil nama atas pengeluaran duit rakyat keluar duit dia sendiri, itu dikatakan bantuan. Tidak, ya. Dalam keadaan luar biasa, kerajaan seharusnya telah memikul tanggungjawab untuk memberi dana kepada rakyat yang susah, yang terkesan disebab pandemik, tanpa perlu mereka keluarkan simpanan hari tua mereka. Sebab pengeluaran yang dibenarkan oleh kerajaan tanpa kerajaan memikul tanggungjawab untuk menyalurkan dana tersebut, ya, telah mengakibatkan satu situasi di mana ramai, mungkin berjuta rakyat Malaysia teramat kurang simpanan dalam KWSP. Jadi mereka ni ada sebilangan tertentu yang cukup besar ni yang akan digelar warga tua tidak lama lagi, dan mereka akan layak untuk keluarkan simpanan mereka dalam KWSP. Tapi disebabkan simpanan mereka tidak seberapa, tidak lama lagi akan tercetus satu situasi di mana warga miskin di negara ini akan meningkat secara mendadak, dan ini akan kembali menghantui sosiopolitik negara dan ekonomi negara. Jadi kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang atau gerombolan ini sebenarnya tidak tahu cara menangani situasi krisis, tidak tahu apa yang perlu dilakukan, dan kedekut dengan bantuan, ya. Dan disebabkan itu akan berlaku satu krisis, baru dalam jangka panjang atau sederhana panjang, sebab warga tua ni akan ada sekumpulan besar warga tua yang akan muncul yang tidak ada cukup duit tak lama lagi, dan ini akan membebankan negara, dan ini semata-mata sebab kerajaan tidak tahu mengurus suasana krisis dengan betul, dengan cekap. So itulah salah satu daripada banyak-banyak kegagalan kerajaan, ya. Dan jangan lupa, ya, saya sudah senaraikan banyak kegagalan kerajaan dari sudut pelaksanaan kawalan pergerakan yang terpaksa dipanjangkan disebabkan kemaruk kuasa kerajaan di Sabah. Semuanya yang telah memangsakan peniaga kecil dan sederhana, tetapi mereka hanya dibenarkan keluarkan duit KWSP mereka, dan bantuan terus ke dalam akaun mereka teramat sedikit berbanding kerugian yang mereka tanggung disebabkan kegagalan kerajaan. So itu menambah lagi dosa kerajaan, itu menambah lagi tanggungjawab kerajaan terhadap
bencana yang bakal menimpa, iaitu ataupun krisis yang bakal menimpa negara ini, itu krisis kemunculan warga tua secara mendadak yang tidak ada duit untuk makan, untuk menyara diri. So inilah kegagalan kerajaan. Jadi dari satu sudut, kita berbalik kepada isu pengeluaran KWSP yang diperjuangkan oleh parti-parti politik tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu. Saya boleh katakan pemimpin-pemimpin ini kurang bertanggungjawab dari satu sudut, ya. Kerana sebenarnya apa yang harus diperjuangkan oleh mereka bukanlah pengeluaran KWSP, tetapi sebaliknya menekan kerajaan untuk menyalurkan terus dana yang diminta berdasarkan satu formula tertentu kepada rakyat yang terkesan. Jangan lupa, ini bukan hanya cerita bencana, ini cerita bencana banjir, dan ini cerita babak COVID yang masih belum reda, dan ini cerita kegagalan terdahulu kerajaan yang telah menyebabkan kerugian berbilion, melibatkan 1 juta lebih rakyat yang sama ada hilang sumber pendapatan ataupun kurang sumber pendapatan. Mereka menanggung, ya, kesengsaraan ini disebabkan kegagalan kerajaan. Jadi kerajaan perlu bertanggungjawab. Jadi jangan setakat Ismail Sabri keluar, dia kata banjir ni dia beri bantuan sebanyak ni, bantuan memang cukup, kita dah salurkan banyak ni, dah pecah rekod ke apa-apa. Banyak kegagalan, banyak kerugian yang telah ditanggung sebelum ini yang tidak dapat diatasi oleh terlalu banyak individu, yang menyebabkan masalah mereka meningkat dan tidak pernah diendahkan oleh kerajaan. Jadi soal pengeluaran KWSP ni bukan hanya bertumpu kepada banjir, tetapi kegagalan kerajaan yang tidak diambil kira oleh kerajaan, ya, apabila memberi sumbangan kepada rakyat yang terkesan, ya. Sebab kita tahu kerajaan dia tidak boleh sebenarnya kata kami akan sumbangkan sebanyak ini mengikut formula ini kepada mereka yang terkesan ni disebabkan kegagalan kami. Itu seperti mengaku mereka bergagal. Sebab itu bantuan ini tidak disalurkan. Okey, itu dari satu sudut pengeluaran KWSP salah, tapi dari satu sudut lagi saya faham mengapa ramai nak keluarkan KWSP, dan saya tidak salahkan mereka kerana mereka sudah frust dengan kerajaan. Mereka tidak lagi menaruh harapan terhadap kerajaan ini kerana rata-ratanya seluruh rakyat Malaysia atau majoriti rakyat Malaysia merasakan kerajaan ini gagal, ataupun gerombolan ahli-ahli parlimen UMNO, PPBM, PAS yang membentuk blok kerajaan hari ini sudah gagal segagal-gagalnya. Jadi di situ anda boleh lihat bila rakyat terus sampai dia tahu dia mungkin akan tua dalam 10 tahun ke 5 tahun atau dianggap sebagai warga tua, dan dia tidak akan ada cukup duit simpanan, tapi dia sanggup mengeluarkan lagi duit dia sebab dia dah muak, dia dah tidak percaya terhadap kerajaan ni. Jadi ini satu petanda buruk buat gerombolan ini kerana desakan agar dibenarkan pengeluaran KWSP merupakan satu tamparan kencang terhadap gerombolan ini kerana ini menunjukkan rakyat sudah frust, ya. So itu dua sudut, ya. Dari satu sudut pemimpin tidak bertanggungjawab kerana memperjuangkan benda ni, tapi dari satu sudut lagi kita faham mengapa rakyat hendak KWSP ni. Dan kerajaan sekarang kalau benar-benar terus, Tengku Zafrul bukannya keluar dan cerita takat KWSP sahaja. Mereka perlu mengadakan satu mesyuarat serius dan menilai kembali kegagalan kerajaan dan tang mana kegagalan kerajaan telah memudaratkan rakyat. Dan kemudaratan ini, contohnya seorang peniaga, dia ada satu bisnes, bila dia dah rugi beratus ribu disebabkan kegagalan kerajaan menangani pandemik COVID dengan baik, disebabkan kerajaan memudaratkan dan memangsakan rakyat. Jadi bila benda ni tak ditangani, kerugian itu akan meningkat dalam pelbagai cara sehingga hari ini, sampai hari ini. Dan semua ni adalah salah gerombolan yang tamak kuasa ni, yang terlalu memikirkan nak tumbang kerajaan negeri, yang terlalu memikirkan darjat mereka, yang terlalu menyogok jawatan dan kedudukan dan sebagainya, tapi tidak kisah berkenaan dengan rakyat yang seksa. Jadi ini perlu ditanggung oleh kerajaan, ya. Kerajaan perlu berani dan kata kita telah melakukan kesilapan dan sekarang kita akan memikul tanggungjawab untuk memperbaikinya, ya. So inilah yang seharusnya dilakukan.
Baik. Saya nak berbalik kepada satu kenyataan Tengku Zafrul berkenaan dengan KWSP. Jadi Tengku Zafrul menjelaskan bahawa apa yang telah saya jelaskan tadi, apa itu KWSP, ianya untuk hari tua dan bla bla bla. Tapi apa yang Tengku Zafrul tidak highlight atau tidak ceritakan, nombor satu, apakah bentuk formula bantuan kerajaan terhadap segala kegagalan dia, ya, bagi mengurangkan beban mereka yang terkesan disebabkan kegagalan kerajaan, ya. Kalau dulu masa Muhyiddin nak buat lockdown penuh kononnya, ianya sebenarnya lockdown separuh masa, serupa tak ada lockdown. Tapi dibuat juga lockdown tu yang serupa tak ada lockdown, tapi syarikat-syarikat besar kroni semuanya diberi kelonggaran boleh berniaga. Yang kecil sederhana dipaksa tutup entah mengapa, sebab lockdown dia memang tak berkesan. Jadi ini telah menyebabkan kerugian keliling pinggang bagi ramai pihak. Bunuh diri pun ramai, ya. Macam mana kerajaan nak tangani benda ni? Zafrul tak ceritakan. Okey, kalau kau tak nak bagi orang keluar KWSP, jangan bubuh noktah kat situ. Cerita juga babak kegagalan kerajaan dan peka juga terhadap sebab rakyat terus meminta mengeluarkan KWSP. Ya, jangan beri alasan ini kali pertama rakyat mendesak untuk keluarkan KWSP dan ini salah pemimpin UMNO sebab mengapi-apikan rakyat untuk keluar KWSP. Memang UMNO bersalah kerana mengapi-apikan rakyat untuk keluar KWSP dan benda ni saya akan cerita sebentar lagi. Tetapi itu bukan hanya sebab mengapa kali ini tiba-tiba berlaku buat kali pertama dalam sejarah rakyat menekan kerajaan untuk keluar KWSP. Bukan hanya sebab UMNO mengapi-apikan. Jangan guna alasan itu, Zafrul. Rakyat juga menekan kerajaan, ya, sebelum pemimpin UMNO dah mengapi-apikan rakyat ni. Dia menekan kerajaan sebab dia tak menaruh lagi harapan terhadap kerajaan ini. Dia dah muak, dia dah fed up dengan pemimpin-pemimpin ni. Jadi jangan jangan kambing hitamkan satu pihak untuk cuba menutup kegagalan sendiri. Sebaliknya, berani pikul tanggungjawab untuk mengatasi kegagalan anda sendiri, untuk berani bertaubat dan lakukan sesuatu. Dan yang kedua, disebabkan ada desakan dari terlalu ramai pihak, ya, maka ini sudah jadi satu bentuk national crisis, iaitu krisis di mana ada dua pendapat. Satu pendapat yang tengah dipertahankan oleh kerajaan, iaitu KWSP tidak seharusnya dikeluarkan. Satu lagi pendapat yang nampaknya dibawa oleh majoriti rakyat, iaitu kerajaan perlu membenarkan pengeluaran KWSP kerana kita masih berada dalam senario luar biasa. Jadi bila ada dua pendapat ini, kerajaan tidak boleh terus menolak, ya, pendapat rakyat sekiranya ianya sudah sampai tahap yang cukup kritikal, di mana terlalu ramai menekan kerajaan. Jangan lupa kerajaan berada di situ disebabkan rakyat mengundi untuk meletakkan orang-orang tertentu dalam parlimen yang seterusnya membentuk kerajaan. Jadi kerajaan ini kena berkhidmat untuk rakyat. Jadi jika terlalu ramai individu yang telah yang menyebabkan kerajaan ini wujud, jika terlalu ramai, ada satu pendapat, maka sudah semestinya menjadi tanggungjawab kerajaan ini untuk menilai apa pendapat rakyat tu, dan jika kerajaan tidak setuju, mengambil inisiatif untuk menjelaskan secara terperinci mengapa pendapat itu salah. Dan pendapat rakyat, ini berbalik kepada tajuk hari ini, pendapat rakyat atau pendapat ramai pihak yang sedang diwar-warkan di media sosial ialah kerajaan sudah korek habis KWSP. Jadi benarkah dakwaan ini? Okey, jawapan saya, okey, dengar baik-baik ya. Satu, saya bukannya pengarah KWSP, saya bukannya bekerja dalam KWSP, saya tidak pernah meneliti atau membuat audit KWSP, jadi saya tidak tahu. Tetapi memandangkan
pendapat ini memandangkan retorik kononnya kerajaan dah korek habis duit KWSP ni sedang dibicarakan oleh terlalu ramai pihak, jadi sudah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk keluar dan menceritakan secara terperinci kepada rakyat, ya, benarkah kerajaan ada gunakan duit KWSP untuk tujuan selain daripada pelaburan bagi hari tua pelabur atau orang yang menyimpan duit dalam KWSP. Dan jika benar kerajaan telah menggunakan duit KWSP untuk tujuan selain daripada apa yang seharusnya ianya digunakan, iaitu untuk tujuan pelaburan, jadi di mana kerajaan menggunakan duit itu untuk apa? Banyak mana? Dan memberikan pecahan akaun terperinci. Itu menjadi hak rakyat yang gaji dia dipotong untuk tujuan penyimpanan dalam KWSP. Itu harus dilakukan oleh Zafrul sekurang-kurangnya benda tu, ya, berserta bukti. Mungkin kerajaan boleh mendapatkan satu syarikat audit untuk melakukan pengauditan khas bagi memperincikan banyak mana yang telah dikeluarkan bagi tujuan yang tidak sepatutnya. Ya. Jika kerajaan tidak pernah mengeluarkan duit ke WSP untuk tujuan yang tidak sepatutnya, maka apabila Zafrul mendengar, apabila Ismail Sabri mendengar orang membuat dakwaan sedemikian, mengapa tidak keluar kenyataan dan menjawab dakwaan itu? Tidak, KWSP tidak pernah keluarkan duit rakyat untuk tujuan selain daripada apa yang sepatutnya kita lakukan dengan duit itu. Mengapa tidak? Mengapa babak itu senyap? So ini harus dilakukan serta-merta oleh Ismail Sabri dan juga Tengku Zafrul daripada membuat kenyataan-kenyataan yang tidak membawa manfaat kepada rakyat. Tak payah cerita kepada rakyat apa itu KWSP. Rakyat sedia faham apa itu KWSP. Mereka meminta dana KWSP sebab mereka dah cukup muak, cukup marah, cukup bengang dengan kerajaan. Mereka tidak boleh mengharapkan kerajaan bantuan sebenarnya dari kerajaan. Mereka tidak mengharapkan kerajaan menebus balik kesalahan, kegagalan dia dengan menyalurkan sejumlah dana tertentu kepada mereka yang terkesan disebabkan kegagalan kerajaan. Atas sebab itulah buat kali pertama terlalu ramai yang minta untuk keluarkan dana KWSP. Jadi benda tu apa KWSP, Zafrul tak payah cerita, Ismail Sabri tak payah cerita, tak payah berlakon seperti hero. Oh, kami berprinsip, kami terpaksa letak titik nota, ini satu keputusan yang susah tapi kami terpaksa lakukan. Tak payah bersandiwara. Bila terlalu ramai sedang bercerita kononnya kerajaan telah mengeluarkan dana KWSP, dah korek habis, itu adalah satu dakwaan yang berat yang sedang membanjiri media sosial. Jadi benda tu perlu dijawab. Jadi kerajaan keluar jawab, Ismail Sabri keluar jawab, Tengku Zafrul keluar jawab, ya kami dah keluarkan, atau tidak, kami tidak keluarkan bagi tujuan yang tidak sepatutnya. Jika ya, berikan sebab terperinci mengapa ianya terpaksa dilakukan berserta butiran pecahan lengkap banyak mana yang dikeluarkan untuk apa, ya. Jadi saya nak beri satu jadi saya harap anda faham benda tu, dan jika anda ada soalan anda boleh bertanya selepas ini, ya. Dan apa yang saya nak, jadi bukan saya, jawapan saya ialah Zafrul perlu jelaskan benda ni. Sebab kalau nak tanya saya ada korek ke tidak, mana saya nak tahu. Tetapi sudah menjadi tanggungjawab Zafrul dan Ismail Sabri untuk menjelaskan perkara ni. Ya. So itu adalah perkara yang seharusnya dilakukan. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Regi, dalam perbualan saya di luar, sebab hari ini saya merantau, ya, keluar, merentas desa lah, merentas negeri, ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Regi, jika benar, andai kata, sebab kita tak tahulah, kita tak tahu, tapi andai kata, untuk tujuan perbincangan, andai kata benar kerajaan telah keluarkan sejumlah dana tertentu dari KWSP menyebabkan kerajaan sekarang takut sebab terlalu ramai minta duit KWSP dan dia tahu tak cukup dana. Jadi mengapa
pemimpin-pemimpin UMNO yang mengapi-apikan rakyat untuk keluar duit WKSP ni, mengapa dia tidak ceritakan benda ni, atau mengapa dia tidak tekan kerajaan untuk menjelaskan benar atau tidak duit dikeluarkan? Okey, ini jawapan saya kepada mereka lah, pihak yang bertanya. Saya kata, jika andai kata benar gerombolan ni telah keluarkan duit KWSP untuk tujuan yang tidak sepatutnya, ya, dan jika UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO kluster mahkamah ni tahu benda ni, dia akan bongkarkan, dia tak akan tunggu lama. Melainkan pemimpin-pemimpin ni dulu bila Barisan Nasional berkuasa, ya, bila kluster mahkamah berkuasa, mereka juga telah lakukan. Jadi mereka jika mereka andai kata mereka ada lakukan dulu, jadi mereka tak berani mendedahkan kepincangan kerajaan ni. Kerana jika dia dedahkan, kemudian kerajaan ni akan dedahkan pula, oh masa dulu Najib berkuasa dia melakukan benda ni dan sebagainya. Jadi saya jawab, jika benar kerajaan ini telah mengorek tabung KWSP bagi tujuan yang tidak sepatutnya, dan jika saya Najib atau Zahid dan saya sendiri masa saya jadi Perdana Menteri dulu, saya juga telah melakukan benda yang sama, jadi saya tidak akan berani untuk menuduh kerajaan ni mengorek tabung KWSP bagi tujuan yang tak sepatutnya. Jadi apa yang saya akan buat ialah, saya tahu kerajaan ni telah mengorek habis, jadi tidak ada cukup duit KWSP, jadi saya akan mengapi-apikan rakyat untuk keluarkan duit KWSP. Ini satu senario yang telah dibangkitkan, dan inilah jawapan saya kepada pihak yang bertanya. Tapi ini hanya satu senario. Sebab cukup tidak bertanggungjawab cara pemimpin-pemimpin UMNO mengapi-apikan rakyat. Sepatutnya jika mereka ni jujur, mereka akan menjelaskan kepada rakyat cara yang betul ialah suruh Zafrul, suruh Ismail Sabri membantu menebus balik kegagalan mereka, ya, daripada mungkin beberapa ribu berdasarkan kes-kes yang benar layak, ya, supaya tidak perlu rakyat minta keluar KWSP. Ini penjelasan saya secara ringkas. Jadi sekiranya anda ada soalan, anda boleh mula bertanya dari sekarang. Ya. KCH, benar kalau dia orang pandai, dia orang akan tahu yang segala yang dibelanjakan menggunakan duit EPF boleh dikolek balik dalam bentuk teks. Ya. Fah Banda, boykot semua rakyat stop potongan KWSP. Okey, saya faham perasaan anda, tapi itu tidak akan membantu, ya. Dan jika anda bekerja dalam skim dan dengan majikan di mana ada skim di mana anda akan terima potongan KWSP, dan jika anda telah memilih skim tersebut, maka di bawah skim tu memang wajib duit anda dipotong untuk KWSP. Itu tidak akan membantu. Sebaliknya, tekan Ismail Sabri, tekan Zafrul untuk memberi penjelasan, sebab benda ni sedang dibincangkan oleh terlalu ramai pihak, dan pihak yang membincangkannya adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pemilihan ahli-ahli parlimen yang membentuk kerajaan ni. Jadi kerajaan ni perlu bertanggungjawab kepada pihak yang meletakkan mereka di situ. Jadi bila terlalu ramai menyoal sama ada kerajaan ada mengeluarkan KWSP bagi tujuan tidak sepatutnya ke tidak, benda ni perlu dijawab dengan terperinci, ya. Jangan elak, ini hak rakyat untuk tahu. Jangan pula pergi depan kaca TV atau di media dan cerita apa itu KWSP. Itu bukannya yang rakyat nak minta. Dia orang dah tahu apa itu KWSP. So mereka minta sebab mereka dah terlalu frust. Jadi jelaskan kepada mereka, ya, kami ada korek dana KWSP untuk tujuan tidak sepatutnya, kami minta maaf. Atau tidak, kami tidak pernah. Dan keluarkan satu formula bagaimana nak menebus balik kegagalan kerajaan. Ya. Terima kasih kecil. Kecil. Jauyah Kijang, terima kasih. Kalto Jok, aku rasa yang desak KWSP mereka pun tahu ada masalah KWSP. Saya rasa begitu, saya syak begitu, tapi saya pelik mereka tidak
membangkitkan, jika benar mereka tahu, jika benar pemimpin UMNO yang kluster mahkamah yang tidak bertanggungjawab ni tahu bahawa KWSP tak cukup duit, mereka tidak membangkitkan isu tu, tapi sebaliknya mereka mengapi-apikan rakyat. Mereka mengapi-apikan rakyat ni ada dua tujuan. Satu, saya tahu jika mereka nampak terlalu ramai sedang mendesak KWSP, mereka guna peluang itu untuk menekan kerajaan. Tapi lagi satu penjelasan yang mungkin ialah mereka sendiri pernah melakukan kesalahan dulu ketika mereka mentadbir negara. Jadi mereka tidak boleh bongkar benda ni, kerana jika mereka bongkar bahawa kerajaan ni telah menggunakan duit KWSP dengan cara yang tidak halal atau tidak betul, maka kerajaan ni pula akan membongkarkan kepincangan mereka dulu. Dan jangan lupa ya, kluster mahkamah ni sedang mengalih perhatian rakyat. Kononnya kerajaan ini adalah kerajaan yang salah, seolah-olah mereka ni semua malaikat. Ini adalah kerajaan yang majoritinya melibatkan pentadbiran UMNO, pentadbiran Barisan Nasional. Dan ini menurut logik Najib. Sebab dulu masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, Najib berkata itu adalah kerajaan Perikatan Nasional. Sebenarnya itu pembohongan, sebab itu adalah kerajaan gandingan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana segala keputusan dibuat secara kolektif oleh menteri-menteri UMNO, PPBM dan PAS. Tapi kalau ikut logik Najib, kalau dulu itu pentadbiran Perikatan Nasional, yang lah ni adalah pentadbiran UMNO. Ya. Jadi kalau nak hukum UMNO ni, sebab semenjak langkah Sheraton, gerombolan ni terlalu banyak bawa kemudaratan kepada rakyat. Ya. Muhammad Najib, UMNO sekarang dalam self-destructive mode atau boleh buat comeback. Jika blok ketiga melakukan dengan cara yang betul, impossible UMNO will make a comeback, and impossible kluster mahkamah will make a comeback. Dan saya perlukan majoriti rakyat keluar mengundi. Saya perlukan ramai rakyat keluar mengundi. Dan niat saya ikhlas, saya lakukan demi negara, demi bangsa. Ya, bukannya sebab saya ada agenda politik. Dan hakikat bahawa saya tidak ada agenda politik akan menjadi jelas tidak lama lagi. Ya. Zulkarnain, it's the reality. Lost faith in EPF, kejam terhadap rakyat, sangat memerlukan di saat getir ini. I think the rakyat has lost faith in the government, and that's why they are going for EPF. Now, sekali lagi, adakah saya tahu bahawa kerajaan telah korek dana EPF habis bagi tujuan yang tidak sepatutnya? Tidak, saya tidak tahu. Tapi apa yang saya tahu adalah rakyat harus menekan Ismail Sabri dan Tengku Zafrul daripada berdiri di depan kaca TV dan menjelaskan perkara-perkara yang buang masa, iaitu apakah KWSP yang semua orang dah sedia tahu. Tekan mereka untuk membuat pengakuan, ya atau tidak mereka ada keluarkan dana KWSP untuk tujuan yang menyeleweng daripada matlamat pelaburan KWSP, dan itu hak anda untuk bertanya. Okey, saya terus ke bawah. Charlie Lili, I want RJR to be PM next. Saya nak beritahu, jangan cerita PM. Menteri atau timbalan menteri pun adalah satu jawatan yang cukup sukar. Malah saya pun takut bila dengar timbalan menteri. Jika anda jujur, jika anda benar-benar berjiwa rakyat, anda akan takut bila setakat nak memikul tanggungjawab timbalan menteri. Terus terang saya beritahulah, setakat inilah, tak kira Barisan Nasional dulu, Pakatan Harapan dulu, ataupun gerombolan sekarang ni, saya belum melihat lagi, ataupun ada beberapa menteri dan timbalan menteri yang saya kagum, tapi secara majoriti saya rasa mereka hanya mereka tidak melakukan terbaik dalam jawatan mereka. Jika benar seorang timbalan menteri atau menteri adalah jujur, maka amat sukar tanggungjawab mereka. Mereka akan memang seksa dengan tanggungjawab mereka, tapi mereka tidak akan komplain sebab mereka suka berbakti kepada rakyat. Kebanyakan, majority, more than 95% yang saya telah lihat dalam seumur hidup saya ni, semuanya tidak melakukan terbaik.
ya. Tapi kalau comparatively, yang kerajaan atau gerombolan yang ada ni memang gagal. Jadi tak usah cerita PM. Saya pun pada satu ketika dulu, ya, sebelum saya benar-benar matang politik ni, saya pun seperti ramai pihak, seronok ya kalau PM dan sebagainya. Tapi bila anda benar-benar menghayati perjuangan ni, jangan cerita PM. Timbalan menteri pun takut nak dengar. Ya, tanggungjawab berat tu. Ya, berat. Ya. Dan saya rasa terlalu ramai yang layak jadi PM sebenarnya. Saya tidak ingin sebut, ya. Bila orang tanya babak Mukhris, saya jawab, Mukhris memang ada kaliber sebab banyak propaganda telah dimainkan terhadap dia. Bila orang tanya pasal Tun, anda tak perlulah ceritalah sebab saya ni memang mendukung perjuangan Tun. Tapi ada juga individu lain yang saya lihat ada kaliber mungkin masa depan, tapi saya tidak ingin cerita sebab saya tidak ingin keluarkan nama-nama sewenang-wenangnya. Nanti orang kata I am campaigning for somebody. So saya tak nak dituduh sedemikian, jadi saya tidak pernah keluarkan nama-nama selain nama-nama yang sedang dilontarkan. Okay? Tapi satu saya nak cerita, untuk menjadi PM ni kadang-kadang bukan sekadar pengalaman. Some people are made for it, some are not. Okay, some people are made for it. Ada orang yang memang secara semula jadi dia memang orang kata PM material. Some are not. Okay. Zalani Zai, Najib tunjuk suci untuk rakyat. Dia tahu duit tak ada. Dia bukan bodoh. Najib, saya dah berulang kali tangkap dia menipu. So tak usah cerita Najib sebenarnya. Tapi terima kasih ya Zulani. So pentaksub dia, tapi saya lihat sekarang pengaruh dia dah makin berkurang. Tapi pentaksub dia ni, kalau pentaksub ni nama pun dah pentaksub, jadi mereka tidak akan sedar, ya. Mereka ni asalkan nampak orang kritik Najib ni, mereka akan hilang sabar. Tapi sebenarnya ini satu kelemahan di negara kita. Nak kata kelemahan pun ya, nak kata adat pun ya, sebab memang dah jadi budaya masyarakat Melayu, dan ini satu budaya yang cukup cantik, ya. Budaya masyarakat Melayu dari zaman silam, iaitu lebih kepada menghormati ketua rumah, menghormati pemimpin, menyanjungi pemimpin, ya. Dan ini satu budaya yang baik. Jadi di negara ni dia lebih kepada menyanjungi dan menghormati seorang pemimpin daripada menilai gerak kerja, kewibawaan, kemampuan, kelayakan seorang pemimpin. Jadi jika seorang pemimpin atau seorang individu itu berjaya mengambil hati masyarakat Melayu, walaupun dia tidak cukup berkelayakan, berkemampuan, ataupun mungkin ada kejahatan, tapi sebab dia dah ambil ke hati, orang akan menyanjung dia. Okey. Jadi ini satu budaya yang cukup baik. Tetapi ada kelemahan bila ianya diterapkan ke dalam politik, ke tahap yang membimbangkan, ke tahap pemujaan. Apa yang dilakukan oleh sebilangan orang Melayu Islam ialah mereka telah menyimpang dari ajaran agama, di mana mereka bukan lagi menyanjung, menghormati individu tersebut, tetapi mereka memuja. Itu dah menyimpang dari ajaran, ya, memuja-muja. Ini adalah apa yang dikatakan golongan taksub, ya. Okey. Okey, KCS, kenapa tak baca soalan saya mengenai YDP? Okey, boleh tolong ulang sekarang soalan anda? Saya mungkin terlepas sebab saya banyak sangat, ya. Jenny Chong, kenapa PAS diam sahaja sekarang? Hadi never give any comments on flood situation. Saya akan adakan satu sesi khas untuk menceritakan berhubung PAS, sebab PAS sekarang berada dalam keadaan yang teramat terdesak.
Dia cakap besar berkenaan dengan UMNO ini, UMNO itu, tapi sebenarnya dialah yang paling terdesak dan dia bersikap bongkak. Dia nak tunjukkan kepada rakyat bahawa dia tidak terdesak, tapi dia sebenarnya secara tidak langsung dia tak sedar diri bahawa rakyat nampak dia terdesak. Jadi saya akan buat satu sesi khas untuk menjelaskan berhubung PAS pada hari Isnin, sebab esok mungkin saya tidak ada live. Ridwan, semalam siaran langsung ucapan Ismail Sabri, semua marah dengan Ismail. Saya rasa mereka sedang membuang masa dengan sandiwara, dengan perang persepsi untuk cuba meyakinkan rakyat bahawa mereka sebenarnya membantu. Bantuan ni yang penting bukannya bantu, tetapi bantuan kecemasan awal. Bantuan kecemasan awal. Bantuan kecemasan awal bagi satu tempoh beberapa hari kerajaan ni bukan hanya gagal, dia kantoi terus. Ya. Dan seperti yang telah dikatakan oleh Tun dan yang saya telah katakan beberapa kali, mereka lebih suka bergambar, bersandiwara, ya. Dan bila dah lakukan kesilapan, bukannya meminta maaf, sebaliknya mengeluarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Contohnya Faizal Azumu, dia ada di Malaysia pada masa banjir melanda. Dia buat benda bodoh, iaitu majlis pelancaran sukarelawan pasca banjir. Ini benda yang paling pelik. Kemudian dia keluar negara dalam keadaan sedar banjir berlaku. Dan siapa yang luluskan cuti dia? Ismail Sabri. Kemudian bila dah dikecam netizen, dia beri alasan dia balik sebab tak senang hati. Jadi dia datang, dia minta maaf. Tapi peminta maaf dia tak jujur, sebab dia beri alasan yang tak masuk akal. Kalau benar dia jujur, dia akan minta maaf terus terhadap kesilapan dia. Tak payah alasan bodoh dan terus mulakan usaha untuk membantu rakyat. Orang yang pergi ke luar sana tahu tahap mana bantuan kerajaan. Teruk. Ya. Dia mengalihkan perhatian, dia cerita pasal dana. Kalau saya benar-benar nak cerita pasal dana dan tam mana kerajaan, bantuan kerajaan masih tidak mencukupi, biar dia jelaskan rebate elektrik 100% ke apa. Saya boleh berdebat dengan Ismail Sabri mengapa ianya tidak cukup. Tapi yang kita cerita bantuan kecemasan. Gagal kata gagal. Ya. Jadi yang masih kata duit KWSP dah disalahguna tu, ubah pemikiran anda. Jangan menuduh, sebaliknya menekan kerajaan. Sebab kita tak tahu. Jadi tekan kerajaan untuk menjelaskan. Tekan Ismail Sabri, tekan Zafrul. Tak payah pergi kat kaca televisyen, tak payah cerita apa itu KWSP. Kita tak mahu tahu, kita tak minat. Cerita, jawab soalan ni. Adakah kerajaan buat pengeluaran dana rakyat KWSP ni untuk tujuan yang tidak sepatutnya, yang bercanggah dengan matlamat asal pemotongan gaji kita untuk tujuan simpanan KWSP? Adakah ya atau tidak? Jika ya, beri perincian. Tekan yang tu. Jangan tuduh semata-mata, sebab kita tak tahu. Ya. Adakah kemungkinan TPM Muhyiddin? Saya dah jelaskan dalam live terdahulu. Tidak kira apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri sekarang, dia lantik TPM ke, dia tak lantik TPM ke, apa ke, nombor satu, rakyat tidak boleh terima. Nombor dua, dia akan dikecam. Lantik TPM, ini lantikan baru. Kerajaan dia dah jadi satu pentas sogokan kuasa dan kedudukan. MPN ni jadi bahan lawak jenaka. Cukup padu dengan ahli-ahli politik. Saya pun tak faham mengapa tubuhkan MPN. Dah kabinet besar, antara terbesar, pentadbiran yang antara terbesar dalam sejarah. Ya. Kemudian ada MPN lagi dengan lantikan-lantikan politik. Kemudian lantik orang yang dikatakan gagal menerajui MPN, memang lawak jenaka. Duta-duta yang tidak keluar negara, terima duit. Kemudian penasihat-penasihat ni, 4-5 penasihat dalam tempoh sebulan.
Orang pemimpin-pemimpin kontroversi pun dijadikan sama ada duta atau penasihat. Ya, cukup jelas sesiapa yang menjadi Perdana Menteri dari gerombolan ini akan terpaksa mematuhi segala permintaan ahli-ahli parlimen bagi jawatan kerana mereka terdesak untuk sokongan. Siapa juga yang menjadi Perdana Menteri kerana kerajaan rapuh. Jadi ini menyebabkan ahli-ahli parlimen yang minta jawatan yang tidak berpadanan dengan kelayakan atau kemampuan mereka akan dapat apa yang mereka minta, dan inilah yang menjurus kepada kegagalan kerajaan berfungsi bila timbul situasi krisis. Okey, saya ambil satu dua lagi soalan. Fah Banda, Tuan RJ sila baca komen ni. Komen mana? Saya tak jumpa. Kalau saya tak jumpa, nanti saya akan bila saya baca nanti saya akan jawab secara bertulis. Nur Azira, ingat apa Mahathir buat dengan KWSP 1984 dalam senyap? Okey, cerita pasal Mahathir ni ada banyak. Bukannya saya tak baca, semua saya dah baca. Malah saya dah baca penulisan Terence Gomez dulu dan sebagainya. Dan sebelum PRU 14 pun banyak maklumat palsu telah diberikan kepada saya untuk mempengaruhi saya untuk masa tu saya bau lagi lah. Okay. Cerita banyak. Tapi saya tak suka pergi terlalu jauh ke belakang satu, dan saya telah beberapa kali mencabar mereka yang mengeluarkan cerita ini untuk membuat siasatan dan cari bukti dan dakwa Mahathir kalau benar. Sampai hari ini mereka tak ada. Ini hanya cerita, dan satu-satu cerita bila diulang banyak kali ianya akan diterima sebagai kebenaran. Okay. So saya cukup yakin Tun ni tidak ada niat jahat. Ya. Will non-Bumis and the youth support BN? No. Muhammad Najib. Charlie Lee, jangan kata macam tu sebab isu ni telah menyebabkan banyak kesusahan buat saya. Please, but thank you, but that's not my intention. But thank you, Charlie. Okay, saya rasa saya terus ke bawah, dan tadi yang tanya soalan tu saya tak jumpa soalan, saya akan jawab secara bertulis. Ya. Rusman Idris, Ismail Sabri PM bukan pilihan rakyat. Okey. Ismail Sabri saya beritahu secara rasmi ya, buat kali pertama lah. Dalam hati saya lah, Ismail Sabri is not my PM. Ini apa yang saya rasa lah. Rasa, perasaan, bukan PM saya. Ya. Saya tidak suruh anda untuk menurut saya, tapi ini memang perasaan saya. Okey. Casey Ash. Okey. Setakat ini saja. Jadi jika anda berpuas hati dengan penjelasan saya, jadi saya minta share ramai-ramai. Ingat, jangan buat tuduhan melulu. Sebaliknya, tujukan soalan yang betul kepada kerajaan agar kita akan mendapat penjelasan dari kerajaan. Minta penjelasan, bukannya menuduh bukan-bukan. Jangan menjadi kuda tunggangan kluster mahkamah. Jangan jadi kuda tunggangan ahli-ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu memang kerja ramai ahli politik, menjadikan anda kuda tunggangan. Jadi sehingga kita berjumpa Isnin depan. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.